الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita pada malam ini kita dapat semula menyambung kembali pengajian kita, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil. Kita masih lagi di dalam bab adab berkait dengan salat, iaitu sambungan daripada kuliah yang lalu berhubung dengan perbahasan hukum dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan khusyuk, bersangkutan dengan khusyuk. Kalau kita tengok seperti mana yang disebut oleh para ulama, antaranya khusyuk dibahagikan kepada dua, berhubung dengan salat lah. Satu, khusyuk zahir, iaitu berkait dengan perbuatan, tindakan kita, tindak tanduk kita. Seseorang yang salat, dia mesti menghadirkan ataupun melakukan khusyuk zahir dari sudut pergerakan, dari sudut bacaan, tindak tanduk dia dalam salat, dia mesti khusyuk zahir, yang luaran lah. Sebab itu kita tengok salah satu daripada rukun salat adalah tumakninah. Bahkan ada beberapa hadis yang menyebut tentang khusyuk zahir ni, iaitu luaran ni, dari sudut pergerakan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah memerintahkan seorang lelaki, dan hadis ini dikenali dengan hadis musii'us salah, orang yang buruk sembahyangnya, orang yang buruk. Hadis ini dinamakan, digelar, dikenali dengan gelaran atau nama hadis orang yang buruk salatnya, musii'us salah, orang yang rosak salatnya. Rasulullah dalam hadis tersebut memerintahkan lelaki ini sebanyak 3 kali untuk mengulangi semula salatnya. Dia mari jumpa Nabi, Nabi kata, irji' fa innaka lam tusalli. Pergi sembahyang, ulang semula. Fa innaka lam, sesungguhnya engkau tidak salat. 3 kali. Kesalahan, kesilapan yang dia lakukan berhubung dengan tumakninah. Sebab dalam uraian hadis itu, dia rokok, dia sujud dalam keadaan yang kalut. Itu contoh hadis yang fokus tentang orang yang tidak khusyuk dari sudut perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita tengok Nabi SAW menyebut tentang perbuatan mencuri yang paling buruk. Seburuk-buruk, pencuri ni semua buruk.
Pencuri ni semua tak elok. Tapi yang paling teruk, yang paling buruk, orang yang mencuri di dalam semayang. Sahabat tak faham lah, dia bertanya, macam mana mencuri dalam semayang? Semayang nak curi lagu mana? Nak mencuri lagu mana dalam semayang? Mana ada orang mencuri dalam semayang? Kalau nak curi, tak semayang lah. Nabi kata yang paling buruk, yang paling teruk sekali, ranking pencuri-pencuri yang ada dalam dunia ni, orang yang mencuri ketika dia tengah semayang. Tengah semayang tu dia mencuri. Ini hebat lah. Memang sangat teruk lah. Sahabat tanya bagaimana, apa maksud mencuri dalam semayang? Nabi bagi maksud dia tu, Nabi terang bagi faham. Nabi kata mencuri dalam semayang ni bukan ambil barang. Apa makna mencuri? Mengambil sesuatu tanpa pengetahuan daripada, tanpa izin dan pengetahuan daripada orang yang memiliki barang tersebut. Pasal dalam Islam dia ada beza mencuri dengan merompak. Curi ni as-sariqah. Dia sapu barang orang tak tahu. Dia buat secara tersembunyi. Satu lagi hirabah. Rompak. Rompak ni dia ambil beradak. Hukuman dia tak sama. Mencuri kita kerak tangan. Merompak kita kerak kaki dan tangan secara bersilang. Ini dilakukan oleh Nabi ke atas satu suku kaum Uranah, yang mana mereka rompak apa yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Maka tipu Nabi, mereka rompak. Bila Nabi dapat tangkap, Nabi kerat kaki tangan mereka secara bersilang. Jadi curi dalam semayang tidak bermaksud yang sedemikian. Curi dalam semayang ni kata Nabi, pencuri dia tu, dia curi macam mana? Dia rukuk dan sujud dalam keadaan tidak sempurna. Tidak sempurna artinya kalut, tergesa-gesa. Tak ada tumakninah. Sebab apa dia disebut sebagai orang yang paling teruk, pencuri yang paling buruk? Kerana dia masih boleh mencuri di hadapan Tuhan. Dia boleh kecoh depan Tuhan. Dia boleh buat perbuatan tersebut. Maka ini apa yang disebut dengan khusyuk zahir. Tuan-tuan, bila kita sebut berkait dengan khusyuk, kata Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat kata-kata dia ni. Sesungguhnya perkara pertama yang Tuhan akan angkat, cabut, hilangkan daripada umat Muhammad adalah khusyuk. Itu kata Huzaifah. Pasal apa dia ni hebat? Sebab dia orang sahabat yang digelar sahibus sir. Sahabat ni dia ada gelaran, dia title dia sendiri masing-masing ni. Huzaifah ni sahibus sir, pemegang rahsia Nabi. Dia kata perkara pertama yang Tuhan akan cabut daripada umat ini, perasaan khusyuk. Sehingga kamu masuk ke dalam masjid, melihat orang salat, tidak ada seseorang pun yang khusyuk. Itu kata Huzaifah ibnul Yaman. Akhir zaman, kamu masuk dalam semayang, kamu masuk dalam masjid, orang duduk semayang, tidak ada sesiapa pun di kalangan yang semayang tu yang khusyuk. Itu kata Huzaifah. Dan hadis-hadis yang berkait dengan khusyuk ini sangat banyak. Antaranya doa yang selalu juga dibaca oleh Nabi. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la kan Nabi doa kan, Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha. Kena baca ni, kena baca ni. Makna kena baca tu kena belilah ataupun hafal lah. Kan? Kita pun kadang-kadang kena buat ujian kafar dekat jemaah ni. Saya bukan apa.
Pah mayang ke apa, bila-bila terkumat kami. Kita nak buat screen test, nak tengok bacaan tu baca apa. Kadang-kadang dia baca tu hak yang dulu-dulu ni yang banyak tak sahih tu. Sekarang kita nak amal. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada Engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, lindungilah aku daripada termasuk orang yang hatinya la yakhsha, tak ada perasaan khusyuk. Itu doa Nabi tu. Dan kita kena ingat, salat akan terasa berat, akan terasa payah, akan terasa satu beban lah. Seperti mana yang orang munafik rasa kan? Athqal, sangat beban, sangat berat, sangat lemah lah dengan sembahyang ni, mengganggu. Quran yang sebut perasaan itu tidak berlaku hanya kepada orang yang khusyuk. Dalam suratul Baqarah kita baca kan, wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini juga dalil bila kita nak ada hajat apa-apa, kita sembahyang 2 rakaat. Orang kita namakan sembahyang hajat. Sebab itu saya antara orang yang setujulah dengan sembahyang hajat ni, kan? Maknanya kalau ada apa-apa hajat, kita mangkit, kita sembahyang 2 rakaat. Pasal Quran sebut wasta'inu bis-sabri, mintalah tolong, isti'anah, mintalah tolong kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua dengan sembahyang. Dan Quran cerita sembahyang ni apa? Wa innaha lakabiratun, dia ini akan terasa berat, dan dia ini apa, kabirah, besar, satu benda yang susah, kecuali illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk sahaja dia akan rasa lazat, seronok, dia akan apa? Dia akan merasa salat ini suatu yang menenangkan. Dan Nabi bila dia tension, dia nak release tension, dia kata apa? Ya Bilal, arihna bis-salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Nabi bila dia tertekan, dia serabut, dia nak release tension dia nak tenang, dia nak buang keserabutan tu, dia kata arihna, rehatkan kami, tenangkan kami dengan sembahyang. Tapi kita kuih serabut sampai tak ketahuan rakaat, semua perut tak hilang-hilang, sembahyang kan? Penin. Pasal apa? Pasal kita punya sembahyang ni dry, kosong, dia tak ada roh. Itu kita sama-sama nak asuh. Sebab itu kita jangan lupa, Al-Imam Ibnul Qayyim sebut, ni kita ambil perkataan-perkataan ulama-ulama yang hebat. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata, orang yang salat ada banyak jenis. Banyak jenis. Dia apa? Dia huraikan lah jenis-jenis dia. Cuma salah satu daripada kategori yang dia sebut tu, dia kata apa? Ada orang yang salat, dengan salat itu dia mendapat dosa. Allahu Akbar. Ini Ibn Qayyim kata. Ibn Qayyim kata ada orang sembahyang, dengan sebab sembahyang itu dia mendapat dosa. Yang tak sembahyang tu confirm dah, tetap dah, hak tu memang tetap dah dosa. Yang tu kita tak petikai, yang tu kita tak terkejut, yang tu tak ada masalah. Orang tak sembahyang memang berdosa. Tapi Ibn Qayyim kata bukan setakat orang tak sembahyang, orang yang sembahyang pun
dia jangan sangka dia akan dapat pahala, dia selamat. Ibn Qayyim kata ada yang boleh dosa. Sebab itu kita tak pelik. Ini walaupun kata-kata ulama, bukan hadis, kata-kata ulama, tapi ada ayat-ayat Quran yang sokong. Antaranya Quran sendiri mencela orang sembahyang. Ini satu apa? Hujah. Saya sebut ni kerana apa? Kerana kita ni daripada kalangan orang sembahyang. Kita jangan anggap, jangan rasa kita bila dah sembahyang ni maknanya kita dah termasuk dalam golongan orang yang selamat. Fawailul lil musallin. Quran mencela, celakalah orang-orang yang salah. Celakalah. Alladzina hum an salatihim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa makna sahun? Bukan suhun tu. Suhun tu orang buat apa? Sahun. Sahwi apa sahwi? Sebut elok-elok. Ni mengaji dengan saya malu ya. Kalau sebut tak arti jangan mengaku mengaji dengan saya. Dia kata aku pergi mengaji dengan Ustaz Mat malam-malam. Sujud apa? Sujud sawi. Sawi itu orang buah dalam bihun. Sahwi. Sahwi. Tu imam pun kalau tak tahu nak sebut sah, tak payah sebut sah. Sebut barisan. Betulkan barisan. Ini betulkan sauh. Sauh apa? Sauh ni bangki saja yang ada. Orang lain tak ada. Sauh tu sauh cakok break kapal tu. Bila kita nak break dia tauk sauh tu. Sauh. Daripada mula dapat kontrak imam sampai orang nak buang dah duk sauh itu. Bila orang mengaji tuang tu imam tu pun. Macam dengan cerdik lebih. Kan? Apa-apa tak arti mana pun. Tu imam tu kena dengar macam tu imam ni dengar. Sengah-sengah kita pergi masjid, masuk lari duduk dalam bilik. Kan? Tak tahu apa. Umum, tak ada kata kat siapa. Okay. Jadi sahun ni apa? Lalai. Pasal itu kita sujud sahwi, kerana kita lalai. Nampak? Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang yang salat belum ada jaminan selamat. Bahkan saya suka dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali yang karang kitab kita, tapi dia tak sebut dalam ni, dia sebut dalam kitab dia satu lagi. Ihya Ulumuddin. Dia nukilkan, dia quote perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Dia bukan sahabat Hasan Al-Basri ni, dia tabi'in. Dia murid kepada sahabat. Basri itu refer kepada rojok kampung dia Basrah. Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri kata apa? Kita ambil perkataan dia dalam Ihya Ulumuddin. Dia kata seseorang yang salat, kata Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri ni memang terkenal tabi'in yang jaguh dalam apa? Tasawuf ni. Dia memang hebatlah dalam hati-hati ni. Memang dia sebagai imam lah kalau kita nak didik akhlak apa semua ni, banyak rojok sirah dia. Dia kata, Al-Hasan Al-Basri kata, orang yang semayang dia tidak menghadirkan hati dia, tak khusyuk, sebenarnya dia lebih dekat dengan azab daripada syurga. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut tentang khusyuk. Nabi kata apa? Ini kita nak sebut hadis-hadis berkaitan dengan khusyuk. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang hamba berdiri salat, dia sebenarnya sedang berhadapan dengan Tuhan. Pasal itu kita tak boleh apa? Tak boleh apa? Ni orang duk semayang ni, kita tak boleh apa?
Tak boleh lintah. Tak boleh lintah. Sebab Nabi kata kita tak boleh lintah depan orang salat. Sehingga ulama bincang jauh mana. Depa bincang, kalau dia pacak tadi kita nak lalu jauh tu, depa kata ruang tu lah untuk dia kadar dia sujud tu. Pasal tu kita buh sutra. Pasal apa? Nabi yang habaq itu ruang antara dia dengan Tuhan dia. Kita jangan duk lintah, makna kita macam potong line lah. Dia duk berhadapan, dia duk menghadap Tuhan dia. Okey. Jadi kita tak boleh lintas. Dan Allah bagi tahu apa? Dia hanya akan memandang hambanya mengikut kadar selama mana hamba dia menghadirkan hati terhadap dia. Macam ni lah kita pun nak tengok orang, takat orang tu tengok kita. Dia beralih belah lain, kita pun tak tengok dah lah. Nabi kata Tuhan memandang, menghadapkan wajahnya kepada kita selama mana kita menghadapkan diri kita pada dia. Sebab itu di antara larangan di dalam salat apa dia? Beralih kanan kiri. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, ada orang dalam semayang tengok kanan, tengok kiri." Nabi kata ikhtilas. Itu adalah setan curi. Makna setan tarik, sambak supaya dia tengok. Kita ni semua nak tengok. Yang seronok yang tadi masa tak semayang, tak ada nak bersabar tengok. Elok-elok semayang, itulah nak perhati bunga, kapek, nak perhati cap, apa, semua nak perhati. Saya nak sebut sikit lah, belum kita nak pergi banyak-banyak lagi hadis khusyuk ni. Bila Nabi kata menghadap, pasal itu bila kita semayang, kita berdiri tegak menghadap straight. Dan berdiri ini ibadat, sehingga tak dibenarkan kita berdiri sebagai satu ibadat melainkan hanya kepada Allah. Timbul perbincangan di kalangan para ulama berkait dengan apa? Kita nak sentuh sikit. Berkait dengan pandangan mata. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok arah mata tengok tempat sujud, selalunya kita dengar, kalau mengikut sebahagian ahlul hadis yang mutaakhirin, tak sahih. Antaranya apa yang disebut oleh At-Tarifi. Dia kata hadis-hadis Nabi melihat ke tempat sujud itu tidak sahih. Walau bagaimanapun, bila kita belik untuk nak bagi tuan-tuan mudah faham, Rasulullah, kok tuan-tuan tanya kita nak tengok ke mana ustaz? Dah tempat sujud pun tak sahih, tak sah ni. Dia macam ni je tuan-tuan. Senang ni, nak bagi cerita senang, bukan nak ajak bagi payah. Dua pandangan saja yang tak boleh. Lain pada tu boleh belakang. Nak tengok mana, ahlan wa sahlan. Saya bila tengok perbahasan ulama ni, saya buat kesimpulan lah, yang pentingnya pandangan itu melahirkan khusyuk. Nak tala mana? Tala pilah kok mana pun, kecuali dua. Dua ni tak boleh. Satu, mana? Dongak langut. Langut. Sarawak langut. Tak boleh. Langut tak boleh. Mata tengok atas, tak boleh. Apa dalil dia? Tuhan akan cabut penglihatan dia.
ancaman itu membawa kepada hukum haram. Okey, jadi tengok atas tak boleh belum? Nombor 2 hadis tadi lah. Kiri kanan. Tak boleh. Maksudnya apa? Tengok depan. Tengok depan. Boleh. Depan dengan langut lain nah. Tuan-tuan jalan tengok tak depan? Yang tak bolehnya lagu. Saya tertarik dengan fiqh Bukhari. Dia kata macam mana sahabat boleh tahu Nabi baca? Macam mana sahabat boleh tahu Nabi baca? Sembayang hot sir. Janggut bergerak. Depa tahu tu kata Bukhari melalui janggut. Macam mana nak tahu janggut bergerak? Kena tengok dia punya pi tu, dia rombak dulu baru dia exit keluar. Artinya apa? Istimbat perbuatan sahabat tu menunjukkan mereka tengok depan. Dan kalau kita rasa dengan tengok ke tempat sujud itu boleh melahirkan khusyuk, tengok. Tapi saat ni tuan-tuan duk pegang kata tengok tempat sujud dan tengok tempat sujud, tuan-tuan tengok tapi tak khusyuk. Sebenarnya tak dituntut. Pasal bila kita tengok tempat sujud, mungkin kita terkesan dengan sejadah, terkesan dengan kaki orang. Dia ni pecah teruk kaki ku nak buat krim-krim apa. Kaki kau ni makan cengkam lah, kaki kau ni awak tumit begitu ni, buat bendang gaya ni. Jadi tengok kan, itu tengok tempat sujud tu. Saya tertarik dengan ulasan An-Nawawi tentang isu pejam mata. Kalau kita baca An-Nawawi punya ulasan, cantik. An-Nawawi kata apa? An-Nawawi rahimahullah, imam sahibul Majmu', dia kata hukum pejam mata, hukum pejam mata dalam sembahyang ni, pejam mata, orang yang pejam mata ni kena dengar ni. Nawawi kata makruh, dibenci. Pejam mata, pejam mata dibenci, makruh. Tetapi Al-Imam Nawawi kata jika dengan memejam mata boleh menjaga khusyuk, dibenarkan, bahkan ketika itu dituntut untuk pejam. Dia pikir tu. Mula pejam ni makruh pasal apa? Selalunya orang yang pejam ni lena. Kalau orang tanya, dia kata pejam mata apa dia ustaz? Makruh. Tapi saya mayang kawan tu, dia baru balik Langkawi. Dia beli pakai baju Langkawi semangat. Dia pergi mana-mana yang ni dia pakai. Depan tu. Saya mayang duk tengok pokok nyok, duk tengok laut macam-macam, teringat balik nostalgia saya dulu. Pejam. 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 Nampak? Ini so pandangan mata. Satu lagi, kalau kita nak tengok, okey, kita nak tengok juga di sini. Memang ada pandangan yang suruh kita tengok ke tempat sujud, memang ada. Tapi hadis-hadisnya kata At-Tarifi, dia tidak kuat lah. Asalnya tengoklah mana yang melahirkan khusyuk. Cuma saya nak sebut sikit berkait dengan ketika tasyahud. Ini disebut, diulat oleh Syekh At-Tarifi. Dia kata apa? Dia kata ketika kita tasyahud, tahiyat lah, tahiyat, memandang isyarat jari, ada riwayat daripada Ibnu Zubair dalam Sunan Abi Dawud dan An-Nasa'i. Ada. Maknanya kita tengok jari kita, bukan jari orang. Ada, saya tak nafikan, ada riwayat Wa'il bin Hujur.
Dia masalah dia pada Zaid ibn Qudamah. Ini sanad lah. Kita tak payah masuk dalam-dalam lah. Hadis gerak jari. Tuan-tuan, dia macam ni saya cerita. Cerita apa lah. Kesemua riwayat sebut Nabi mengisyaratkan jarinya. Semua riwayat Nabi buat isyarat. Riwayat-riwayat yang banyak ni, semua riwayat ni thiqah. Maknanya okey, lulus. Dia kata apa? Nabi mengisyaratkan jarinya ketika tahiyat. Okey? Tak ada masalah. Jadi bila kita kata isyarat, macam-macam lah. Macam ni isyarat, kan? Macam-macam. Jadi makna buat isyarat. Mari satu riwayat dia belain sikit pada hotline tadi ni. Dia belain sikit, dia seorang. Orang lain kata isyarat, dia kata isyarat juga, tapi dengan tambahan menggerak-gerakkan. So hak dia ni lebih sikit daripada hak lain. Dia juga kata isyarat, tapi isyarat tu menggerak-gerakkan. Menggerak-gerakkan tu dia seorang, dia saja yang kata. Dalam ilmu hadis, kalau jadi lagu ni, dia kira apa? Dia kira pelik lah, kan? Orang lain mai habaq, contoh 10 orang mai cerita kat kita, Hindu bergaduh di Selangor. Okey, 10 orang cerita kat kita, Hindu bergaduh di Selangor. Semua dalam 10 tu ada seorang dia tambah sikit. Dia tambah sikit. Jadi orang yang tambah ni, dia menyelisihi orang yang ramai ni. Pasal itu tambahan dia seorang tu dianggap ganjil. Jadi sebab tu orang tolak tu. Tapi yang terima dia jawab balik. Dia kata dia ni siqah. Kawan yang tambah tu bukan cokiau-cokiau, dia siqah. Tambahan dia boleh terima lah. Sebab itu siapa yang terima tambahan dia gerakkan lah. Siapa yang tak terima, dia isyaratkan. Isyarat ni terpulang lah. Dan tuan-tuan, tak ada hadis yang terang bila nak angkat. Yang tu tuan-tuan kena ingat, tak ada hadis. Cuma dia lebih kepada ijtihad. Ada yang kata angkat masa sebut la angkat. Ada yang kata illa angkat. Yang ni pendapat. Tak apa nak ikut. Saya nak ceritanya bukan bab gerak tu. Saya nak ceritanya mata. Pasal dia berkait dengan khusyuk. Mata ni kunci khusyuk. Kita tengok sikit. Rasulullah apabila duduk tahiyat, baginda meletakkan tapak tangannya ke atas pahanya dan mengisyaratkan jari telunjuknya, serta tidak lebih pandangannya melainkan memandang ke arah jarinya itu. Ini riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Maknanya dalam hadis Abu Daud dengan An-Nasa'i, hadis Abu Daud An-Nasa'i, Nabi tengok tangan. Pasal itu ada ulama kata masa kita sembahyang, semua waktu kita tengok tempat sujud. Satu waktu saja tak tengok tempat sujud, waktu tahiyat. Waktu tahiyat kita tak tengok tempat sujud, kita tengok jari kita yang isyarat tu. Dapat tak? Bukhari kata tak ada hadis yang sahih bab tu. So bagi saya sekali lagi dia balik kepada bebas. Tuan-tuan kata saya pergi mengaji semalam, ustaz tu kata tengok jari. Tak tahu, kita tahu memang ada. Lepas tu pasal apa? Dia kata malam ni ustaz kata tak mana-mana pun boleh tengok. Pasal ada ulama kata bab tu tak ada yang sahih. Ya. Jadi ini juga satu benda yang bebas. Okey? Baik, okey?
Jadi kalau tak tengok tempat sujud, itu tidak merosakkan salat. Okey. Jadi kita tengok pula kepentingan lain berkaitan dengan khusyuk. Dalam hadis riwayat Ahmad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang ni juga sangat berat. Sesungguhnya seseorang itu diberikan pahala. Dalam riwayat Ahmad, dalam musnad dia, Musnad Ahmad, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad tu, seseorang yang sembahyang Tuhan berikan pahala berdasarkan kepada kadar khusyuk. Pasal itu riwayat lain sebut apa? Ada orang yang dapat 10, ada orang yang dapat 9, ada orang yang dapat 8, ada dapat 7, ada dapat 6, 5, 4, 3, ada yang dapat setengah, dan ada yang tak dapat langsung. Jadi kalau tuan-tuan tanya, mari semayang berjamaah ni boleh berapa ustaz? Mai semayang berjamaah ni, semayang berjamaah. Sebab orang perempuan ada tanya, dia pun semayang di rumah macam mana? Saya nak habaq bagi. Ni kita kena bagi clear sikit. Jamaah yang 27, ada riwayat 25, itu jamaah di masjid. Orang perempuan bila dia semayang di rumah, kalau dia buat jamaah, dia tak masuk dalam hadis 27 tu. Tu kena ingat, dia tak masuk dalam hadis 27. Pasal hadis 27 konteks dia hanya fokus, dia cakap 27 tu orang pi masjid. Tapi orang perempuan jangan frust, orang perempuan jangan kecewa, orang perempuan jangan susah hati. Pasal apa? Sebab kalau dia buat jamaah di rumah, dia tetap dapat pahala yang banyak. Apa dalil dia? Orang perempuan kena tahu. Orang perempuan tak boleh guna hadis 27, tak boleh. Pasal apa? Pasal 27 tu masjid. Orang perempuan tak mayang di masjid, mayang di rumah. Tapi orang perempuan bila dia mayang berjamaah, kalau dia mayang di rumah dengan berjamaah, dia dapat pahala lebih. Ni saya nak ajak hujah dia apa? Hujah dia, Nabi kata jamaah semayang 2 orang lebih baik dari seorang. 3 orang lebih baik dari 2 orang. Nampak? Sehingga ulama kata kelebihan sesuatu sembahyang berjamaah bergantung juga kepada bilangan makmum. Hadis tu umum. Hadis yang kata kalau kita mayang 2 orang, pahala dia lebih pada mayang seorang. 3 lagi baik pada 2. Menunjukkan lagi ramai, lagi besar. Yang ni umum. Termasuk di rumah, termasuk di mana-mana janji jamaah. Dapat? Cuma hak tu secara kasar Tuhan bagi tahu lagu tu lah. Tapi kita yang buat mayang maghrib tadi ni takkan semua 27. Dah. Yang ni kena terima lah hakikat ni. Tak kira lah jadi macam mana pun, tapi kena sebut amanah dia macam tu. Yang sembahyang tadi ni walaupun mulanya sama, habisnya sama, mengikut pada perbuatan yang sama, tetapi berdasarkan pada hadis-hadis yang ada, pahalanya tak sama. Sebab itu, yang ni kita nak sebut tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat ingat. Bila kita bincang tentang ibadat, dia ada 2 benda yang penting. Yang ni saya sebut dah, kalau tuan-tuan ingat. Bila kita sebut, bincang, mengaji berkait dengan ibadat, kita tak lari daripada 2 benda, 2 asas, 2 tajuk. Satu, bincang kesahihan ibadat tu. Bincang kesahihan. Pertama kita mengaji apa? Kita mengaji cerita, hurai, bahas, nak bagi sah. Nak bagi sah. Nak bagi sah, kena buat syarat sah, kena buat rukun.
Clear. Contoh nak bagi sah semayang, penuhi syarat sah. Menghadap kiblat, tutup aurat, suci daripada najis, hadas, masuk waktu. Okey, itu nak bagi sah. Tapi tuan-tuan jangan lupa, jangan setakat mengaji sah batal. Yang ni peringkat awal. Pasal itu bila orang tanya soalan, kita nak kena check lah dia nak tahu apa. Dia nak tahu sah batal ke atau dia nak tahu isu nombor 2 ni. Sebab kita nak cerita, ada ibadat yang sah. Okey, apa maksud sah? Bila kita kata sembahyang kita sah, maksud dia apa? Bila saya kata Pak Long semayang tadi, semua syarat Pak Long buat, rukun semua elok, dari sudut hukumnya semayang sah. Maksudnya kewajipan telah diangkat. Pak Long dari sudut tu baru nombor 1, apa dia? Dah terangkat kewajipan. Itu baru satu. Maknanya sah tu makna selesai lah. Selesai apa? Selesai kewajipan. Tapi dia bincang pula isu yang kedua, isu thawab, ajr. Perbahasan berkait dengan pahala. Ada yang sah tapi tak boleh pahala. Silap hari bulan boleh dosa. Kita habaqlah tadi. Orang yang semayang, ada kata Ibn Qayyim, Quran pun sebut boleh dosa dengan semayang tu. Boleh dosa. Nampak? Ada juga yang tak sah tapi boleh pahala. Mayang dia tak sah tapi boleh pahala. Seperti orang yang sembahyang dalam keadaan tak masuk waktu. Dia sembahyang tak masuk waktu. Dia ingat masuk waktu, tak sengaja dia sembahyang. Sah atau tidak? Tak sah. Dapat tak pahala? Dapat atau tidak? Dapat. Pahala apa? Sembahyang sunat. Yang dia buat tadi dikira sebagai amalan sunat. Pahala boleh tapi tak sah. Jadi sebab itu bila kita mengaji ni, peringkat pertama kita usaha untuk nak bagi sah. Kita mengaji hukum, mengaji syarat apa semua. Kita menuju kepada peringkat yang kedua, tak mau semata-mata sah. Kita nak mendapat habuan dan balasan di atas amalan tu. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita sambung sikit insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Okey. Poin kita tang mana tadi? Poin kita amal ibadah kadang-kadang sah tetapi kita tak dapat apa, bahkan sebaliknya kita boleh dosa. Orang tanya, pergi ke Mekah dengan sumber wang yang haram. Pergi buat ibadat tapi duit dia daripada sumber yang haram. Apa maksud soalan? Kita nak tanya, apa yang awak nak daripada soalan tersebut? Awak nak tanya sah ataupun tidak? Kalau nak tanya sah ataupun tidak, dia tidak ada kaitan dengan sumber wang. Sah atau tidak haji tak ada berkait dengan duit apa kita guna pi. Dia tak ada timbul isu tu. Cerita duit apa kita pi ni, dia berhubung dengan isu apa? Isu balasan atau ganjaran. Sebab itu satu orang kalau dia nak tanya sah ataupun tidak, dia tak payah cerita tentang duit. Dia cerita tentang rukun dengan syarat. Kita tanya hak tu saja. Tapi kalau dia kongsi, dia kata duit yang saya pi ni duit sekian. Apa cerita? Tang tu kita faham. Dia nak tahu tentang
balasan dan ganjaran. Kita kata apa? Kalau dia guna duit haram, nombor satu, dia tak dapat apalah. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, apa sahaja yang tuan-tuan belanjakan, sedekah, wakaf, infak, tak kiralah buat apa pun, kalau daripada duit haram, nak habaq terang-terang, tak boleh apa. Dalil, jangan duk cakap senang-senang ya, jangan duk cakap pandai-pandai ya. Dalil ada. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang Nabi sebut, innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyib. Tuhan itu sesungguhnya dia maha baik. Dia tidak terima melainkan hanya daripada perkara sumber hasil yang baik. Ini dalil buat dengan perkara tak elok memang tak dapat. Ada orang tanya, kalau dia ada duit haram, dia bagi sedekah, dia tak dapat pahala, bagi buat apa? Bagi bukan untuk boleh pahala, bagi untuk buang dosa. Kalau dia kata tak boleh pahala, baik dia tiba cerah, baik dia guna. Nanti dulu. Boleh pahala lain, buang dosa lain. Kita nak cuci dosa, bukan nak dapat pahala. Dapat pahala tak boleh. Duit curi pergi sedekah, dapat pahala tak dapat. Cuma apa? Cuma yang tu nak tebus saja. Pasal itu saya habaq, tuan-tuan pi buat ibadat, siapa-siapa sah, boleh balik tukar gelaran haji, boleh, legal. Kan? Orang pun tak tanya haji ni haji ekor ke haji apa. Kan? Yang orang tahu haji je. Tapi pahala tak ada. Nampak? Itu maksudnya. Okey? Dan kita yang terima tak payah duk tanya. Sebab dia tak berkait dengan kita. Penerima, kita ni yang terima ni tidak bertanggungjawab di atas sumber dia. Ni duk rajin pula duk siasat. Biar SPRM sudahlah, yang kita duk bersabuk apa. Ambil je lah. Hukum atas orang yang buat. Dalilnya wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Siapa buat dia tanggung. Suami dia pengedar dadah, beli nasi kandar, bukan beli dadah, beli nasi kandar. Jamu dia makanlah. Kalau dia jamu dadah yang makan. Okey. Dan kita sebut juga, jadi tuan-tuan tahu selain daripada kita nak kejar sah, kita sebenarnya mengharapkan pahala. Itu yang lebih besar kan. Satu orang tak apa, dia kata janji sah, saya tak gaduh duk qada, cukuplah. Pahala tak pahala ni saya bukan nak harap sangat. Tapi kalau kita tengok pahala ke dunia, berkira tak sanggup sikit-sikit pun tuntut Ini orang yang cakap sajalah kan. Kemudian kita boleh tengok juga khusyuk amalan hati, dalaman, tak boleh tahu tapi boleh nampak. Nampak tak? Boleh tahu tak kawan tu khusyuk tak khusyuk? Boleh. Tapi benda dalaman, macam mana tahu? Berdasarkan hadis Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, yang mana satu orang laki-laki duk main janggut. Ni janggut Arab lah, janggut kita nak main apa ada lah sekut kan. Puluh inti tu lagi besarnya pada janggut kita kan. Dia duk main janggut, bergerak tak sangka-sangka. Nabi kata apa? Jika hatinya khusyuk, tengok Nabi, dia punya benchmark, kayu ukur dia. Nabi kata kalau lau khasha'a qalbuh la khasha'at jawarih. Kalau hati khusyuk, kita akan nampak pada anggota badan. Nampak? Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Nabi kata kalau satu orang tu hati dia khusyuk, dia punya pergerakan pun nampak khusyuk. Tuan-tuan, pasal tu saya nak sebut sikit. Jangan pelik lah, jangan pelik. Kita kadang-kadang proper lebih, tak proper. Prok tak prok. Kinilah mayang, tutup lampu kelam, sunyi, kain sejadah pun tak ada lukis apa.
Ini faktor apa dia? Ni faktor apa ni? Faktor apa tuan-tuan? Bantulah saya. Luaran. Betul. Environment, suasana membantu kita khusyuk. Tapi sebenarnya pokok pangkai dia, tuan-tuan jangan terkejut. Sebahagian sahabat dia kata apa? Dekat anak bini dia, "Satgi ku semayang, hampa nak buat apa, hampa buatlah. Aku dah tak peduli." Artinya apa? Kalau mereka hingat ke, mereka apa ke, dia sudah berada dalam dunia lain. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Ada orang semayang tepi TV, anak dia duk tengok kartun, dia semayang, dia boleh khusyuk. Ada orang semayang sunyi elok dah, tapi entah ke mana merewang pi. Faktor sampingan bukan penentu. Penentunya dah dalaman. Pasal tu ada sahabat, apa berlaku di kiri kanan apa semua dia dia boleh. Pasal itu betul kita kata, dia kata masjid ni buah kapek ni apa ni, salah ke kapek. Kita lalu tu semua salah ke orang. Tapi kita tak nafikan benda tu memang ada kesan. Tapi sebenarnya dia balik kepada hati. Dan pergerakanlah semayang ni, pasal tu dia ada satu pergerakan ni ada 3 hukum lah. Satu yang perlu, satu yang boleh membatalkan, satu lagi yang sia-sia. Tak batal tapi sia-sia, makna jahanam lah pahala. Iaitu bergerak terlalu banyak tanpa sebab. Kalau dia terlalu banyak sehingga besar rukun-rukun anggota dia, silap bulan batal. Tapi kita nak habangnya poin dia tentu. Apa pergerakan yang tak perlu? Orang Melayu dia bukan boleh. Tengok Arab sikit semua nak tiru. Arab daripada kecil lagi dia dah pakai kain shimar tu. Apa ni, serban tu. Kan yang tok tu. Dia letak lekat. Kita yang bapi haji balik pun nak letak mai jugalah, pakai lebay tu sudahlah. Longsor. Qibah. Ni jenis meniru. Qibah angkat. Nak pakai bagi nampak gentleman. Nampak smart. Itu sia-sia. Kan sia-sia. Duk bermain-main dengan apa ni semua kan. Itu menunjukkan hati dia tak khusyuk kan. Okey, itu sikit kita nak sebut. Sebab itu ada di kalangan sahabat, bila depa semayang, burung boleh main terbang hingga. Artinya apa? Burung tu terkena, depa ingat batang pokok, kerah terpacok sengap, depa kita burung yang duduk bertenggek boleh terbang lagi. Jauhnya kita dengan salah, walaupun kita mengaku ikut salah kan. Okey, itu berkait dengan khusyuk. Cuma saya nak sebutnya, last lah kesimpulan, conclusion dia apa? Kita tak sunyi dari gangguan. Memang Allah sebut dan Nabi dah bagi tahu kita akan diserang atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Cuma saya nak sebutnya dalam merealisasi tahqiq, untuk merealisasikan, menjadikan semayang kita khusyuk. Nombor 1, teringat ni tak payah dah. Terlintah ni memang tak payah dah, macam kita sebut lah. Dalam hadis pun Nabi sendiri teringat kan. Teringat ada ketui mah di rumah. Macam mana teringat kan. Sehingga Nabi pun kadang-kadang dalam semayang dia tambah rakaat jadi 5, dia terkurang jadi 2 kan. Cuma bila dia tersilap, ada cara nak buat. Bagaimana kita nak khusyuk? Nombor 1, jangan layan. Nak bagi tak ingat langsung tak boleh. Mustahil. Tak payah duduk pedor lah, memang akan mai. Allahu Akbar, mai terus, so tu mai.
Mai. Tak boleh nak buat. Cuma jangan layan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan dalam hadis. Duk buat dah. Sagi dia mari lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu cara kita nak konsisten kita punya khusyuk. Jangan bila dia mai kita pun pi bersama-sama. Yang ni yang out of service ni. Takat dia berhenti takat tu. Sah. Tapi Tuhan malaikat pun catat, berhenti, tutup. Pasal apa? Pasal dia dah tak, jasad dia di sini tapi roh dia dah tak. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat adalah pendinding, pencegah, penghalang daripada kita melakukan kejahatan. Bila kita buat jahat, something somewhere wrong, yang masalah dengan sembahyang kita. Tapi jangan, tuan-tuan, saya nak sebut juga, jangan give up. Aku tak maulah sembahyang, aku tak ada apa, tak ada kesan. Tak ada kesan, buat apa sembahyang? No, sembahyang. Pasal tu orang kata sembahyang tapi duk buat jahat. Sembahyang cerita lain. Dia tahan sembahyang apa? Duk main ekor. Sembahyang lain. Tuhan timbang ekor pun Tuhan timbang. Sembahyang pun Tuhan timbang. Dia lah ekor timbang belah jahat. Sembahyang timbang belah baik. Tapi kalau kita pergi kerak tuan tu, dia tahan lagi tak berhenti hanya dengan duk sembahyang. Lagi teruk. Kan, dengan semayang tadi akan akhirnya cegahlah dia. Nampak? Walaupun masa dia semayang tu dia ikat elok dah tuan tu dalam pakit. Dia ikat tuan tu, dia bolam pakit. Kita pun tu 4WD kan. Macam orang isap rokok kan, ada kotak rokok kan. Dia tunduk-tunduk jatuh. Kan? Tak apa. Yang penting keparduan satu bab Tuhan ni macam tuan-tuan, macam ibadat ni kita bukan boleh sama. Semua orang sama, tak sama. Imam Malik kata Tuhan ni dia bagi ibadat ni macam dia atur rezeki. Kawan ni kaya, kawan ni sihat, kawan ni kurang tanu. Macam tu lah. Tuan-tuan tang ni lebih, tanu kurang. Maka kita buatlah apa yang Tuhan perintah. Walaupun dalam at the same time, dalam masa yang sama ada silap, salah, kurang, dia bukanlah alasan untuk kita tinggal. Macam ada orang dia tanya saya, Ustaz, dia duk berasa kata Fatihah dia tak betul. Dia kata lagu mana ni? Nak perbetul dulu ke? Lepas tu baru mayang. Lepas tu kita tanya dia. Ni dia tanya semua ni. Kita tanya dia. Bila nak rasa betul? Bila nak rasa betul? Ada orang dia rasa, tuan-tuan, pertama, ni tuan-tuan kena dengar. Pertama, kalau kita rasa betul, pasal apa? Pasal telinga kita yang dengar. Kalau orang lain dengar, saya tak betul. Pasal tu salah tajwid pun ulama cerdik tau. Ulama tajwid, ulama qurra ni depa cerdik. Depa bahagikan salah pada dua. Salah orang bodoh boleh tangkap dengan salah orang cerdik yang boleh tangkap. Kalau salah tu orang cerdik boleh tangkap, salah yang dimaafkan. Tapi kalau salah tu orang bodoh pun boleh tangkap, salah itu teruk sangatlah. Pasal apa? Maknanya dia lebih bodoh daripada kawan tu. Kawan tu teruk pun. Kan? Dia kata, aku dengar Tok Imam ni baca teruk. Dia tahan berapa kali khatam. Dia kata, aku bawa qiraati 3. Aku tahu aku qiraati 3, tapi aku dengar pun pelik. Salah macam tu tak ada maaf bagimu. Kita tak nafikan. Memang kita baca ada kurang dia. Tapi kurang-kurang yang halus, yang tersembunyi ni, it's fine. Orang putih kata, maaf, no problem. Saya bimbang ni satu syubhat iblis juga nak tak bagi kita sembahyang. Dia tahan duk mayang hangpa betul Fatihah lu, hangpa betul Fatihah. Fatihah ni tuan-tuan, jangan bagi silap huruf sebut nipis tebal sikit-sikit, getak sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau ra tuan-tuan pergi sebut lam, out of service lah. Sa pergi sebut ta, out of service. Sebab bila kita pergi mengaji, ini satu syubhat ayat orang mengaji. Bagus. Kita mengaji takat mana yang kita mampu, jalan, go. Pandang ke hadapan, jangan pandang ke belakang. Tuan-tuan pergi mengaji, orang yang mengaji Tuhan maaf banyak. Dia baca, bagus, tuan-tuan ada hujah di hadapan Tuhan.
kalau malaikat kata ni salah banyak, pertama dia dalam proses pembelajaran. Yang kedua, itu kadar kemampuan dia. Jangan bodoh sombong. Orang habaq salah, buat kerah kepala, tak mau mengaji, duk rasa betul. Qari. Yang ni memang malaikat dia tak boleh faham kan. Ada orang dia tawaduk, dia tersilap, tak apa, saya tahu saya kurang tapi saya duk betul ni. Tuhan tahulah. La yukallifullah fattaqullaha mastata'tum. Takat tu. Cuma saya nak habaq. Kita bila pergi mengaji, kita dah ada satu apa ni? Backup. Mengaji tu backup. Backup tu apa? Maknanya kita dalam duk belajar apa betul lah. Tapi jangan sampai betul baru nak mayang. Dan bahaya orang duk mengaji ni, dia apa? Dia jadi syubhat pula. Dah betul dah, dia duk rasa tak betul. Pasal tu bagi saya, kalau kita rasa Fatihah kita tak betul kan, kita pegang kita duk mengaji, insya-Allah. Allah tak payah ulang semayang lah. Tak payah. Tak payah. Setakat itu yang kita mampu kan. Jalanlah. Satu orang mai dekat Nabi, dia kata bukan dia baca tak betul, hafal pun tak boleh. Ada kan? Dalam Bulughul Maram, bab orang yang tidak menghafal Fatihah, membaca zikir sebagai ganti. Dia kata, ya Rasulullah, dia baru masuk Islam, dia tak hafal Fatihah. Nabi tak kata pula, okey, hafal dulu pelan-pelan. Semayang ni bila kita mengucap terus wajib. Dia bukan ada orientasi, dia bukan ada ni tempoh sah jawatan, tak. Dia terus kena semayang. Nabi kata apa yang hang boleh? Dia baca lah zikir-zikir tu. Nabi kata baca tu. Kita mu'allah baru masuk Islam sehari dua, dia nak kena mayang lah. Kerak tak kerak apa ni, mayang terus. Kerak tu kemudian lah kan. Sebab lah ni queue lah musim cuti sekolah, bersunat lambat. Mereka dahulu kan yang kecil-kecil, yang kes besar ni, kes berat ni, mereka delay kan sikit. Dia tak boleh mayang lagi, tak kerak kan. Nak mayang dulu. Dia nak hafal Fatihah, ambil masa tak? Dah hafal, nak perbetul pula, buatlah. Semayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa korang, tuan-tuan tampung dengan sunat. Itu penyelesaian, bukan semayang lain. Bahkan ada larangan mengulangi semayang tanpa sebab yang munasabah. Tak boleh kita mayang pula 2-3 kali waktu. Bila yang mayang lohok, tak kemah mayang pula, tak boleh. Tak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Okey ya? Ada bangki yang tanya apa? Tanya bangki lah. Bauzuk apa nak? Perbetul Fatihah. Ingat perbetul Fatihah. Okey lah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.